السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إله الورى سهل على كل من قرأ تصانيف حداد العلماء تعسرا وأصلح له كل الشؤون وجد له بعافية الكبرى وأحسن له القرى وجدد له في كل حين كرامة وفضلا وأنعشه إذا ما تعثرا وهب يا ولي الخير أنسا وراحة ورزقا حلالا واسعا وميسرا. Telah berkata Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad di dalam kitabnya Nasihat Agama dan Wasiat Iman, muka surat 14, wasiat ulama mengenai taqwa. Wasiat ulama mengenai taqwa, berkata para ulama ridwanullahi alaihim, taqwa itu adalah menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangannya zahir dan batin, seraya merasakan bahawa kebesaran yang hakiki itu adalah bagi Allah Subhanahu wa taala, yang patut kita rasakan kehebatan, ketakutan dan kegerunan terhadapnya. Sebahagian para mufassirin pula mengertikan maksud firman Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesungguh takwa. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala itu harus ditaati, tiada boleh dimaksiati, harus diingati, tiada boleh dilupai, dan harus disyukuri dan tiada boleh dikufuri. Sebab itu jika seseorang hamba ditakdirkan mempunyai 1000 diri yang lain kepada dirinya, atau 1000 umur lagi kepada umurnya, tidak mampu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesungguh takwa, sekalipun ia sanggup membelanjakan semua harta kekayaan yang ada di dalam tangannya untuk tujuan mentaati Allah Subhanahu wa taala dan mencintainya. Yang demikian itu disebabkan amat besar hak Allah Subhanahu wa taala ke atas hamba-hambanya, dan juga kerana amat hebat kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan amat mulia kedudukannya serta tinggi kemuliaannya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai orang yang amat sempurna penunaiannya terhadap hak-hak Allah Subhanahu wa taala telah berkata dalam doanya, iaitu sebagai suatu pengakuan dari baginda sallallahu alaihi wasallam akan ketidakupayaannya hendak menunaikan sepenuh kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik. Aku berlindung dengan keridhaanmu daripada kemurkaanmu, dan dengan keampunanmu dari pembalasanmu, dan aku berlindung denganmu daripadamu. Tidak mampu aku menghitung kepujian ke atasmu seperti yang engkau memuji atas zatmu sendiri. Dan seperti mana yang telah difahamkan kepada kami bahawa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan malaikah yang dari sejak diwujudkan hingga ke bila-bila masa pun akan sentiasa berrukuk dan bersujud terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan akan sentiasa bertasbih dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak pernah penat atau lelah, dan mereka tiada mempunyai tugas-tugas yang lain selain itu. Kelak bila tiba hari kiamat nanti, maka malaikat itu akan berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, subhanak walakal hamd ma arafnaka haqqa ma'rifatik wala abadnaka haqqa ibadatik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah
wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan taufik dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala kita dapat sambung kembali pengajian kita setelah kita berehat sebentar untuk memberi laluan kepada raya Aidul Fitri, dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita hakikat perayaan yang mana disebutkan bahawa laisal id liman labisal jadid, innamal id liman ta'atuhu tazid. Bukanlah perayaan itu mereka-mereka yang memakai daripada pakaian yang baru, akan tetapi hakikat perayaan itu adalah apabila seseorang bertambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Laisal id liman tajammala bil malbus wal markub, innamal id liman ghufirat lahu dhunub. Bukanlah hakikat perayaan itu mereka-mereka yang menghiasi dirinya dengan pakaian atau kenderaan baru, akan tetapi hakikat perayaan itu adalah apabila diampunkan segala dosa-dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan bahawa ada satu orang datang berjumpa dengan Sayyidina Ali bin Abi Talib. Orang ni melihat Sayyidina Ali bin Abi Talib pada hari perayaan memakan makanan yang simple, ini roti kering, memakai pakaian yang biasa. Maka dia pun bertanya kepada Sayyidina Ali, bukankah ni hari perayaan, perlu untuk kita bergembira dan sebagainya. Maka Sayyidina Ali bin Abi Talib mengingatkannya kepada hakikat perayaan. Dia kata, al-yawm lana id, wal ams lana id, wa ghadan lana id, wa kulla yawmin la na'sillah fahuwa id. InsyaAllah hari ini hari raya, semalam hari raya, esok juga hari raya, dan setiap hari kita tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ianya adalah hari raya buat kita. Dan seperti mana kita kena bersyukur atas nikmat diberikan peluang untuk melalui daripada bulan Ramadan tahun 1444 dengan keafiatan. Alhamdulillah kita dapat berpuasa dengan mudah. Kita alhamdulillah tak ada sakit-sakit. Kalau ada sakit pun mungkin alhamdulillah rasanya kat sini semuanya dapat puasa dengan sempurna dan sebagainya, dapat berqiyam dengan sempurna, dapat membaca Al-Quran, dapat menghadiri daripada majlis-majlis ilmu, daripada tadarus dan sebagainya. Yang lebih penting daripada itu, bagaimana kita nak berusaha untuk nak kekalkan ketaatan yang telah kita dapat taufik untuk melakukannya pada bulan Ramadan, sehingga kita dapat kekalkan sekarang sampai sekarang. Seperti mana kita dapat meningkatkan, ini kata para ulama, Ramadan bulan untuk kita meningkatkan amal untuk tahun yang seterusnya. Yang setiap tahun datang Ramadan, kita diberi taufik, kekuatan untuk menambahkan amal ibadah. Jadi bukan hanya berhenti di bulan Ramadan, tapi berterusan sampai Ramadan yang akan datang. Sampai Ramadan akan datang, alhamdulillah tahun ni kita dah istiqamah certain level punya ibadah, tahun depan ditambahkan lagi, wa ba'din lepas Ramadan, dan berterusan pula dengan apa yang telah ditambahkan pada Ramadan tahun tersebut. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya diterima segala amal ibadah kita pada bulan Ramadan, dan diberikan kekuatan kepada kita untuk istiqamah, untuk melakukan apa yang telah kita dapat tambah pada bulan Ramadan, sehingga ianya berkekalan sehingga Ramadan yang akan datang. Amin, Allahumma amin. Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad menyebutkan tentang wasiat para ulama berkenaan dengan takwa, yang mana para khatib mengingatkan kita setiap minggu di mimbar Jumaat, takwa adalah menuruti perintah Allah, meninggalkan larangannya zahir dan batin. Dan yang lebih agung daripada itu adalah merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang hakiki. Dan ini yang kita lakukan juga sewaktu kita bertakbir pada hari raya. Kita bertakbir hari raya bukan hanya bergembira kerana ianya raya, akan tetapi setiap kali kita takbir merasakan tak ada perkara yang lebih penting, tak ada perkara yang lebih kita utamakan, tak ada perkara yang lebih besar dari segala-galanya melainkan Allah Subhanahu wa taala, dan merasakan kehebatan Allah, haibah, ketakutan, khauf, kegerunan, rahbah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita dapat usahakan
menanamkan rasa kehebatan, ketakutan, kegerunan ini kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan keluar segala ketakutan, segala kegerunan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini bukan erti kata kita menjadi bangga ataupun rasa bangga diri kepada yang lain sebab kita dah tak takut yang lain, tapi maksudnya kita takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada waktu yang sama kita berakhlak dengan selain daripada Allah Subhanahu wa taala seperti mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang disebutkan juga oleh para ulama, seperti bila kita salat, bila kita angkat takbir, kita cakap Allahu Akbar dan kita angkat tangan, maksudnya kita membelakangkan segala sesuatu daripada Allah, segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala di belakang kita, daripada awal salat hinggalah akhir salat. Tak ada perkara yang lebih penting pada waktu itu untuk kita berikan perhatian selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Apabila selesai salat, kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi ke kiri dan ke kanan, dan kita niatkan memberi salam itu kepada setiap makhluk Allah Subhanahu wa taala, di kalangan manusia, di kalangan para malaikat, di kalangan jin, daripada tempat kita tu sehinggalah ke hujung timur, dan bila kita bagi salam sebelah kiri, kita niatkan sehingga hujung barat. Antara yang disebutkan oleh para ulama adalah bila kita bagi salam Assalamualaikum, maksudnya apa? Kita nak berakhlak dengan akhlak yang mulia, kita nak memberikan keselamatan kepada orang-orang yang berada di kanan dan kiri kita setelah kita keluar daripada salat. Yang ini bila kita menghadap Allah, tak ada perkara yang lebih penting daripada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bila kita keluar daripada salat, kita punya nak bawa kebesaran Allah Subhanahu wa taala di dalam salat dan berjumpa dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ini dengan penuh rahmah, dengan penuh kasih sayang, dengan interaksi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadha, yakni setiap amal ibadah yang kita lakukan, bila kita lakukan ibadah, menanamkan kebesaran Allah di dalam hati kita, dan bila kita keluar daripada apa-apa ibadah yang kita lakukan adalah untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sebahagian para mufassirin pula mengertikan maksud firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, yakni Allah Ta'ala itu harus ditaati dan tidak boleh dimaksiati, harus diingati, tiada boleh dilupai, harus disyukuri, tiada boleh dikufuri. Sebab itu jika seseorang hamba ditakdirkan mempunyai 1000 diri yang lain kepada dirinya dan 1000 umur lain kepada umurnya, tidak mampu bertakwa kepada Allah dengan sesungguh takwa, sekalipun ia sanggup membelanjakan semua harta kekayaannya yang ada di dalam tangannya untuk tujuan mentaati Allah dan mencintainya. Ya, nah, yang ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tak akan mampu untuk bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Walaupun kita gunakan seumur hidup kita, walaupun kita gunakan segala apa yang Allah berikan kepada kita untuk bertakwa kepada Allah, tapi kita tak akan mampu. Hanya dengan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertakwa, mentaati perintah Allah dan menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu antara doa yang digalakkan untuk kita doa adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ajarilah aku ataupun berilah aku kefahaman tentang hak-hak kamu dan berilah aku taufik untuk menunaikan hakmu. Yang ini kita nak belajar apa itu hak kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita minta kepada Allah agar supaya kita diberi taufik untuk menunaikan hak Allah. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, berilah ajarkanlah aku hak-hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berilah aku taufik untuk menunaikan hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, ya Allah, ajarkanlah aku hak-hak orang-orang yang mempunyai hak kepada aku, daripada ibu bapa, daripada pasangan kita, daripada anak-anak kita, daripada orang-orang yang berada di sekeliling kita, daripada sahabat, daripada jiran-jiran dan sebagainya, dan berilah kita kekuatan untuk menunaikan hak-hak tersebut. Kerana ni antara perkara yang penting, yakni menunaikan hak adalah satu perkara yang penting, dan kita tidak akan mampu menunaikan hak dengan sebenarnya kalau kita tak ada ilmu. Jadi perlu untuk kita mempelajari hak kepada Allah, hak kepada Rasulullah, dan hak kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengannya kita berdoa kepada Allah untuk diberi kekuatan menunaikan hak mereka. La ilaha illallah.
Naam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang amat sempurna penunaiannya terhadap hak-hak Allah telah berkata dalam doanya, iaitu sebagai suatu pengakuan dari baginda akan ketidakupayaan hendak menunaikan sepenuh kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka. Subhanallah, dekat sini para ulama menyebutkan dalam doa ni ada 3 level. Ada 3, yakni gradually memohon perlindungan daripada Allah dengan Allah. Kalau ikut susunan dia tak, saya susun balik. Bimu'afatika min uqubatik, kita minta keampunan daripada Allah daripada pembalasan. Seakan-akan ni merupakan af'alullah, kita minta perlindungan Allah dengan sifatnya ataupun dengan perbuatannya. Kita minta perlindungan Allah agar supaya tidak terkena akan dia punya af'al, yakni perbuatannya Allah, iaitu hukuman. Kemudian minta biridhaka min sakhatik. Dekat sini kata para ulama sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon perlindungan dengan sifat Allah daripada sifat Allah. Kemurkaan tu satu sifat. Uqubah tadi kita cakap hukuman kan. Hukuman tu perbuatan. Kemurkaan adalah sifat. Kemudian yang paling tinggi sekali minta perlindungan dengan zat Allah daripada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Yakni a'udzubika minka, kita minta perlindungan Allah daripada Allah Subhanahu wa taala sendiri. Ni. Naam. Ni doa selepas solat witir. Naam, antara doa yang dianjurkan untuk kita baca selepas solat witir, dan bulan Ramadan kita biasanya baca berjemaah. La uhsi thana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik. La ilaha illallah. Naam, tidak mampu aku menghitung kepujian ke atasmu seperti mana engkau memuji atas zatmu sendiri. Naam, seperti mana kita tak mampu berselawat kepada Rasulullah dengan sebenar-benar selawat, kecuali kita memohon Allah agar berselawat kepada Rasulullah bagi pihak kita. Begitu juga kita tak mampu memuji kepada Allah, melainkan kita mewakilkan Allah untuk memuji dirinya sendiri. Dan seperti mana yang telah difahamkan kepada kami bahawa malaikat daripada awal ciptaan, ada malaikat yang bersujud, ada malaikat yang rukuk, ada malaikat yang berdoa, ada malaikat yang beristighfar. Apapun tugas para malaikat, tak pernah mereka bermaksiat kepada Allah, tidak pernah mereka mengingkari daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi walaupun begitu, di akhirat nanti pada hari kiamat mereka akan mengatakan ma'arafnaka haqqa ma'rifatik, ya Allah, kami tidak kenal kamu seperti mana yang patut kami kenal, tidak kami mengetahui tentang kamu seperti mana yang patut kami ketahui, dan tidak kami beribadah kepada kamu dengan selayak-layak ibadah. Itu tak pernah bermaksiat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Dan berapa banyak masa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Berapa banyak yang kita guna masa kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Walaupun disebutkan dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebankan seseorang itu melainkan dengan apa yang dia mampu. Tapi kita tak guna kemampuan kita dengan sepenuhnya. Kalau kita dengar orang buat research pasal kita punya intelek, kita punya akal fikiran kita kan, disebutkan bahawa kita tak guna hatta walau 10%. Allah bagi kita kemampuan untuk memikir, untuk berfikir, tapi kita tak guna wala 10%. Bahkan kajian yang baru menyebutkan sebenarnya bukan 10% pun, 2% pun tak sampai. Dan 2% pun biasanya digunakan bukan untuk berfikir tentang perkara-perkara yang penting, tapi digunakan untuk percakapan biasa, untuk benda-benda common, bukan benda yang penting. Jadi kalau kita nak kata la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, kita tanya balik sama adakah kita benar-benar gunakan keseluruhan kemampuan yang Allah berikan kepada kita itu untuk beribadah kepada Allah ataupun tidak. Dan seutama-utama ibadah adalah menggunakan pemikiran. Seutama-utama ibadah adalah dengan menggunakan akal fikiran. Sebab itu orang yang paling berakal, orang yang paling cerdik
adalah orang yang menggunakan akal fikirannya untuk mendatangkan kejayaan kepada dirinya dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berjaya dekat dunia adalah orang yang paling banyak menggunakan akal fikiran. Macam mana nak jadi successful, macam mana nak jadi peniaga yang berjaya dan sebagainya. Gunakan akal fikiran, kurang tidur, banyak berfikir dan sebagainya. La ilaha illallah. Maka orang yang banyak memikirkan tentang akhirat dan berusaha untuk istiqamah atas jalan tersebut, maka mereka adalah orang yang berjaya. Sebab tu sifat Nabi SAW kana daimal fikr. Nabi SAW kurang bercakap dan banyak berfikir, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam, Imam Haddad menyambung dengan mengatakan, sesetengah ulama berkata bahawasanya firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud bertakwalah kamu kepada Allah dengan sesungguh takwa. Ini iaitu ayat ini telah dimansukhkan, yakni dibatalkan dengan ayat lain yang berbunyi fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala sekadar yang termampu olehmu. Setengah yang lain pula berkata ayat yang kedua ini menerangkan maksud ayat pertama dan bukanlah ia sebagai nasikh, pembatal. Saya harap mudah-mudahan maksud yang kedua inilah yang betul, sebab Allah Subhanahu wa taala dan baginya segala puji tiada memberatkan sesuatu jiwa melainkan sekadar yang termampu dilakukannya. Meskipun jika dia mahu, memang dia berhak memerintahkan apa sahaja yang dikehendakinya. Sebab Allah Subhanahu wa taala berhak untuk melakukan apa sahaja sehendak kemahuannya di dalam kerajaannya dan kekuasaannya. Akan tetapi dia sentiasa meringankan dan memudahkan. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala yang berikut, yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah ingin memberikan keringanan bagimu kerana manusia itu dicipta bersifat lemah. Firman-Nya lagi, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah mahu memberikan keringanan bagimu dan tiada sekali-kali mahu memberikan kesulitan. Dan dalam perintah Allah, bahkan dalam setiap perintah Allah itu ada keringanan, dan dalam setiap larangan Allah itu juga ada keringanan, adalah untuk memudahkan kehidupan kita. Tapi orang salah faham, dia kata oh meringankan itu memudahkan. La, keringanan yakni Allah berikan keringanan dan kemudahan dan ingin mengelakkan kesusahan itu bila kita taat perintah Allah, bila kita tinggal larangannya Allah Subhanahu wa taala. Dan kesenangan yang hakiki adalah di akhirat kelak, dan kesusahan yang hakiki adalah di akhirat kelak. Naam. Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala berkata di dalam kitabnya Ihya, Naam, jadi kat sini Imam Haddad tadi disebutkan bahawa ayat yang pertama dibahaskan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Jadi kita tak akan mampu. Jadi ayat yang seterusnya ini kata Imam Haddad, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah mengikut kemampuan kamu. Maksudnya ini menerangkan, ada setengah pendapat mengatakan ayat ini memansuhkan, membatalkan ayat yang pertama. Ada pendapat ulama juga mengatakan ayat ini menerangkan ayat yang sebelum tadi. Jadi Imam Haddad lebih cenderung mengatakan bahawa ayat yang kedua ini menerangkan ayat yang sebelum tadi. Dan kalau kita belajar ilmu tafsir, tafsir yang paling tinggi adalah tafsir Al-Quran bil-Quran, iaitu ayat Al-Quran menerangkan ayat Al-Quran yang lain. Level yang kedua ayat Al-Hadith menerangkan ayat Al-Quran. Ba'din barulah kalam para ulama dan sebagainya, wa hakadha. Naam. Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala berkata di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, apabila turun ayat tersebut, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah, bagi Tuhan, kepunyaan Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan segala yang ada di langit dan di bumi. Sekiranya kamu nyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, nescaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memperhitungkan kamu juga.
Ketika ayat ini turun, para sahabat menjadi gelisah, merasa gelisah, lalu mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berujar, kami telah dibebankan sesuatu yang kami tidak sanggup menghindarinya, iaitu lintasan fikiran. Apa yang mereka faham dan maksud ayat tersebut, iaitu Allah Subhanahu wa taala akan membalas dan menghitung segala sesuatu yang mereka lakukan, hinggakan kepada apa yang terlintas di hati mereka juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyanggah pendapat tersebut dengan sabdanya, apakah kamu mahu berkata sebagaimana yang dikatakan oleh kaum Bani Israel, iaitu kami dengar tetapi kami tidak mahu patuh. Jangan begitu, tetapi katakanlah kami dengar dan patuh. Kami memohon keampunanmu, wahai Tuhan, kepadamu jugalah kami akan kembali. Para sahabat setuju dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, maka oleh itu Allah Subhanahu wa taala telah turunkan ayat yang lain, iaitu firman-Nya, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Telah beriman Rasul itu kepada apa yang diturunkan Allah ke atasnya, demikian pula orang-orang yang beriman. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, sehinggalah ayat la yukallifullah sampai habis. Naam. Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan kepada kita peristiwa orang-orang yang beriman tadi dalam ayat ini dan ayat-ayat yang berikutnya, iaitu dengan sebab doa mereka, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengira salah atas perkara yang dibuat dengan terlupa atau tidak sengaja, terkhilaf. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberatkan mereka atas sesuatu yang mereka tidak menyanggupi, hingga ke akhir yang diceritakan di dalam ayat-ayat yang berikutnya dari surah Baqarah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengkabulkan doa para sahabat itu dengan meringankan dan memudahkan serta mengangkat beban yang mereka runsingkan itu, yang mana kita sekalian harus mengucap syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala kerananya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan maksud ini di dalam sebuah hadis yang berbunyi, tujuwizali an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih wa ma haddatsu bihi anfusahum ma lam yaqulu aw ya'malu. Dimaafkan, yakni tidak dikira salah atas umatku, al-khata' tidak sengaja dan lupa, dan perbuatan yang dipaksakan, juga apa yang terlintas di hati selagi mereka tidak mengatakan atau mengamalkan. Naam. As-sahabah radhiyallahu anhum, bila ayat ini turun, mereka jadi takut, mereka risau, sebab mereka tidak ada kuasa untuk menghalang lintasan fikiran. Dan para ulama menyebutkan bahawa bahkan dalam, kalau kita baca apa ni, Allahumma salli ala Muhammad, perkara-perkara yang terkait dengan apa, psikologi, dia kata satu hari lintasan fikiran kita ni kurang lebih 70,000, dan para ulama pun sebut benda yang sama juga, kurang lebih 70,000 fikiran yang terlintas dalam diri kita setiap hari, daripada kita bangun pagi tu sampai kita tidur balik, dekat 70,000. Ada yang baik, ada yang tak baik. Jadi perlu untuk kita bezakan yang baik dan tak baik. Yang baik itu kita amalkan, yang tak baik kita tak layan. Yang tak baik kita tak layan. Naam. Dan kalau kita bahaskan, ataupun para ulama tasawuf pula menyebutkan bahawa yang baik ni ada dia punya sumber-sumber dia, yang tak baik pun ada sumber-sumber dia. Yang baik sumbernya in general, secara umum, yang baik dan tak baik semua datang daripada Allah Subhanahu wa taala, tapi kata para ulama, yang baik itu sama ada datang daripada para malaikat sebagai ilham, ataupun datang daripada Allah Subhanahu wa taala directly sebagai balasan kita melakukan ketaatan. Maksudnya bila lepas kita melakukan satu ketaatan, kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala nak tunjuk tanda pengkabulan amal ibadah yang kita lakukan itu, maka diilhamkan kita dengan perkara baik yang lain, yang ini datang directly daripada Allah. Lepas tu kata para ulama, ada bezalah macam nak tahu datang daripada Allah directly ataupun daripada perantaraan para malaikat. Kalau datang daripada para malaikat, kadang-kadang kita tak ada kekuatan nak lakukan.
dia idea untuk nak lakukan ketaatan, tapi kadang-kadang kita tak ada strong enough willpower to do it. Tapi kalau datang directly daripada Allah Subhanahu Wa Taala, nak tak nak kita akan lakukan juga. Sebab tu datang hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita pun macam tak boleh nak bayangkan, macam mana aku boleh ada idea dan terus buat tanpa, without hesitation. Naam. Adapun lintasan fikiran yang tak baik ni, sama ada datang daripada syaitan, sama ada datang daripada hawa nafsu, ataupun datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai uqubah, sebagai balasan. Daripada syaitan, tu memang kerja dia, tu memang kerja dia untuk bisik benda-benda yang tak baik. Perkara yang boleh kita buat supaya syaitan terhalang daripada kita adalah dengan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama ada di luar sembahyang atau dalam sembahyang. Nak sebut satu-satu panjang, tapi kurang lebih macam tu. Nak lindungkan diri daripada syaitan, dan syaitan pula ada dua jenis, syaitan manusia dan syaitan jin. Syaitan jin, kita baca doa, dia akan jauhkan diri daripada kita. Syaitan manusia, bacalah 1 khatam, 2 khatam, 10 khatam pun dia tak akan jauh daripada. Walhasil kita yang kena jauhkan diri daripada orang-orang yang mana kita boleh identify kalau kita duduk dengan dia, kita tak boleh selamat. Maksudnya bukan nak salahkan dia, kita yang tak boleh jaga diri kita. Jadi kita kena elakkan diri daripada bersama mereka, sebab kita tak boleh kawal diri kita bila bersama mereka. Yang kedua adalah bisikan daripada hawa nafsu. Bisikan hawa nafsu, dia akan ajak kita melakukan keburukan kalau nafsu kita ni belum dididik. Dan nafsu ni ada 7 level. Yang paling rendah nafsul ammarah bisu, yang sentiasa mengajak kepada keburukan. Tetapi yang paling sempurna nafsul kamilah, yang ada perbahasan dia sendiri. Tapi kata para ulama, beza bisikan ataupun lintasan fikiran datang daripada syaitan dan datang daripada hawa nafsu. Syaitan ni dia bisik sekali, suruh kita buat benda tak baik. Kalau kita tak layan ataupun kita baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim, dia akan beredar. Obatdin, bila kita lalai daripada mengingati Allah, dia akan datang lagi bisik. Tapi bisikan yang kedua ni lain daripada bisikan yang pertama. Dia akan bisik kita benda lain pula, buat benda jahat yang lain, buat benda maksiat yang lain. Wahakadha, kita baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim, dia lari, kita berzikir, dijauhkan diri. Dia datang, kita lalai daripada mengingati Allah, dia akan datang pula kali ketiga dengan idea yang ketiga, yang lain pula. Wahakadha syaitan, dia tak, idea dia banyak, subhanallah. Adapun lintasan fikiran daripada hawa nafsu, kata para ulama, dia sama, dia persistent. Nafsu ni kalau dia nak satu benda, dia akan nak tu juga. Kalau dia nak handbag tu contohnya, ataupun kalau dia nak barang tu, dia nak gadget tu, ataupun dia nak kereta tu, ataupun dia nak tu juga. Dia tak akan beredar kepada benda lain. Dia tak akan, walaupun lebih kurang macam itulah. La ilaha illallah. Naam. Jadi nafsu dia tak akan berubah walaupun kita cakap no. Obatdin dia akan later on, benda lintasan fikiran yang sama juga akan datang. Wahakala. Jadi nafsu ni lebih susah untuk kita nak kawal. Nafsu ni lebih susah untuk kita nak kawal, sebab dia very persistent atas satu perkara. Syaitan pun persistent, tapi dia akan berubah-ubah dia punya benda. Tapi nafsu ni, adapun waliyazbillah uqubah minallah, bila Allah Subhanahu Wa Taala campakkan dalam hati kita untuk melakukan kemaksiatan, biasanya sebab ada dosa yang kita lakukan yang kita tak segera bertaubat. Jadi bila kita buat satu dosa dan kadang-kadang kita tak anggap sebagai satu dosa, ataupun kita melengah-lengahkan daripada bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka sebagai balasan, yakni Allah sayang kita, ataupun sebagai balasan, maka diberikan ilham untuk lakukan dosa yang lain, waliyazubillahi tabaraka wa ta'ala. Naam. Walhasil kita explain benda ni sebab apa? Sebab nak beritahu tentang lintasan fikiran yang berlaku ke atas diri manusia. Jadi kita perlu untuk berhati-hati daripada lintasan fikiran. Yang baik kita terima, yang tak baik kita belajar untuk tak layan ataupun tolak dia, ataupun ubati dia agar supaya ia tak datang. La ilaha illallah. Naam. Allah Subhanahu Wa Taala telah menceritakan kepada kita peristiwa orang-orang yang beriman tadi dalam ayat ini dan ayat-ayat yang berikutnya, iaitu dengan sebab doa mereka. Naam. Dalam Al-Quran Allah sebutkan doa, la
Kalifullah nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, janganlah engkau hukum kami dengan perkara-perkara yang la tu'akhidna in nasina, kalau kami lupa, aw akhtana, ataupun kami salah, tersilap ataupun tergelincir. Wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina, dan janganlah dikenakan kepada kami seperti mana yang dikenakan kepada orang-orang yang datang sebelum kami. Wala tuhammilna ma la taqata lana bih, dan janganlah engkau hukum kami apa yang kami tidak mampu. Wa'fu 'anna, ampunkanlah kami. Waghfir lana, sama juga warhamna, dan rahmatilah kami. Kemudian disebutkan di sini tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni dimaafkan daripada umatku perkara-perkara yang tidak disengajakan ataupun yang dilupa, dan apa yang dilakukan secara dipaksa. Nah, kalau kita buat satu perkara tersalah, yakni bukan sengaja tapi tersalah, sama ada tersalah itu sebab kita terlupa ataupun kita kena paksa, ataupun memang kita tak tahu benda itu salah, maka ianya dimaafkan. Naam. Wa ma haddatsu bihi anfusahum, ataupun apa yang terlintas dalam fikiran kita daripada perkara-perkara yang buruk, ianya tidak akan dikira sebagai dosa selagi mana kita tak lakukan ataupun kita tak cakap. Maksudnya kalau ada idea-idea buruk yang datang dalam fikiran kita, tak payah layan satu, dan kalaupun kita nak layan, jangan sampai kita cakap benda tu, dan jangan sampai kita buat. Biasanya akan tercakap dan terbuat bila layan lah. Bila layan tiba-tiba tercakap benda tu. Lebih teruk daripada tu, dah cakap lepas tu dia terbuat. Waliyadzubillah tabaraka ta'ala. Selagi mana tak cakap tak buat, tak dikira satu kesalahan, sebab dia contain dalam diri kita sahaja. Nah, Imam Haddad meneruskan dengan mengatakan, bercita-cita mati di dalam Islam. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah sampai kamu mati melainkan di dalam keadaan Islam yang sebenarnya. Ini adalah suatu perintah dari Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-nya supaya mati di dalam agama Islam. Sebab agama Islam itu ialah agama yang diakui Allah sebagai agama yang benar di dalam kitabnya Al-Quran, dan bahawasanya dia tiada akan menerima agama selainnya dari manusia, kerana agama Islam itu adalah satu-satunya agama yang telah diridhakan bagi Rasulnya dan bagi para hambanya dari kaum mukminin. Firman Allah Subhanahu wa taala, inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah ialah agama Islam. Firmannya yang lain pula, wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin, barang siapa yang menganut agama selain dari Islam, maka tidaklah akan diterima darinya, dan dia kelak di akhirat tergolong orang-orang yang dirugikan. Firmannya lagi, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepada kamu nikmatku, dan aku ridha Islam menjadi agamamu. Memang manusia tiada berkuasa untuk mematikan dirinya di dalam agama Islam, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah meluangkan baginya jalan untuknya. Sekiranya ia inginkan yang demikian, maka hendaklah ia menjalankan perintah yang diwajibkan ke atas dirinya serta menurut petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian itulah memilih mati di dalam Islam, mencintainya, berharap dan berazam untuk mencapainya. Di samping itu, hendaklah ia membenci mati di dalam kepercayaan selain kepercayaan Islam. Hendaklah ia terus menerus berdoa, memohon dengan merendahkan diri dan meminta dari Allah Subhanahu wa taala agar dia mewafatkannya sebagai seorang muslim. Dengan itulah Allah Subhanahu wa taala mensifatkan para nabinya dan orang-orang salih dari hamba-hambanya. Firman Allah Subhanahu wa taala memberitakan tentang Nabi Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim alaihi wassalatu wassalam, anta wali fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Engkaulah Allah Subhanahu wa taala pelindungku di dunia dan akhirat, wafatkanlah aku sebagai seorang muslim dan kumpulkanlah aku bersama-sama orang salih. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala telah memberitakan tentang para ahli sihir yang beriman dengannya. Lalu Firaun pula mengancam mereka dengan siksaan, Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin, wahai Tuhanku, lapangkanlah dada kami dengan sifat sabar dan wafatkanlah kami sebagai orang-orang muslimin.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan pula tentang Nabi Ibrahim alaihi salam, kemudian Nabi Yaqub alaihi salam, yang masing-masing mereka telah mewasiatkan anak cucunya supaya mati di dalam agama Islam. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan telah berwasiat pula Nabi Ibrahim kepada anak cucunya dan juga Nabi Yaqub, hai anak-anakku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih agama ini untuk kamu, sebab itu janganlah sampai kamu mati melainkan di dalam agama Islam. Naam, bercita-cita mati di dalam agama Islam. Antara doa yang kita baca dalam Ratibul Atas, ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allahu bi husnil khatimah, mohon dimatikan dalam Islam dan dimatikan dalam husnul khatimah indal maut. Perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima agama selain daripada Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min, barang siapa yang menganuti agama selain Islam, falan yuqbala min, tak akan diterima daripadanya apa-apa amal ibadah yang dilakukan, apa-apa amal kebajikan yang dilakukan tidak akan diterima. Sebab tu kadang-kadang orang tanya kan, tapi Ustaz, dia tu orang baik, dia bukan Islam tapi dia baik, dia buat amal kebajikan dan sebagainya, dia tak menzalimi orang lain, tapi dia menzalimi diri dia sendiri sebab dia tak taat perintah Allah Subhanahu wa taala, tak beriman kepada Allah, dan Allah yang menciptakannya, yang memberikan dia rezeki dan sebagainya, telah memilih agama Islam, telah menentukan bahawa Islam adalah agama yang diterima di sisi Allah, maka agama selain daripada agama Islam tidak akan diterima. Bahkan hatta syariat selain daripada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk umat Nabi Muhammad tidak diterima. Dan kalau Nabi Muhammad diturunkan, diutuskan pada waktu nabi-nabi lain, maka nabi-nabi lain dan umat nabi tersebut tidak ada pilihan kecuali mengikut daripada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau syariat pun tak boleh dipilih, apatah lagi agama. Dan orang-orang yang bukan Islam, mahma kebajikan yang mereka lakukan, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi akan diganjarkan kebajikan mereka itu di dunia sahaja. Segala apa kebaikan yang mereka lakukan, daripada sifat dermawan dan sebagainya, ataupun mereka berakhlak dengan akhlak yang baik, mengikut kefahaman mereka dan sebagainya, mereka akan diganjarkan di dunia sahaja, tidak di akhirat. Mereka akan diganjarkan sampai mereka nak meninggal dunia, sampai sakaratul maut itu akan diringankan kepada mereka disebabkan kebaikan yang telah mereka lakukan di dunia. Tapi bila meninggal di dunia, bila roh dah keluar daripada jasad, khalas, dah tak ada kebaikan, tak ada kebaikan yang mereka akan terima daripada Allah Subhanahu wa taala. Masuk je dalam kubur, khalas, musibah. Adapun untuk orang-orang yang beriman, setiap perkara yang berlaku kepada mereka itu, hatta bila nak meninggal dunia mungkin susah, sakaratul maut berat, roh nak keluar daripada jasad berat, kadang-kadang nak tanam pun mungkin ada ujian yang kadang diperlihatkan dan sebagainya. Itu semua tidak lain kecuali untuk nak mengampunkan dosa mereka dan untuk meringankan apa yang mereka akan terkena di akhirat kelak. Jadi jangan kita, tak boleh untuk kita nak sangka buruk, oh orang ni macam ni, orang ni macam ni, keadaan dia macam ni, macam ni. Tak ambil iktibar, tapi nak kata oh definitely dia ni teruk dan sebagainya, kita tak mampu, sebab apa yang berlaku tu adalah untuk meringankan azab dia seterusnya di akhirat kelak. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min. Jadi apa-apa pun amal kebajikan yang dilakukan oleh orang yang bukan Islam, mahmakan, banyak mana pun akhlak dia baik, adab dia bagus, dia tak menzalimi orang lain dan sebagainya, dia banyak tolong itu tolong ini, tak akan diterima, tak akan diterima. Dan Imam Haddad mengatakan kita memang tak ada pilihan, tak ada kuasa untuk nak mematikan diri kita sendiri dalam Islam, tapi yang kita boleh buat adalah make sure sewaktu kita hidup di atas muka bumi ini, sebaik mungkin, sesempurna mungkin kita cuba amalkan amalan Islam.
Kerana al-mar'u yamut ala man asha alaih. Satu orang itu akan meninggal dunia dalam keadaan dia hidup, dan seseorang itu akan dibangkitkan di akhirat kelak atas apa yang dia dimatikan. Maksudnya seperti mana kita jalankan kehidupan di dunia ini, kebanyakan perkara yang kita lakukan diharapkan maka kita akan mati dalam kebaikan. Orang yang banyak solat, alhamdulillah, berapa banyak khabar-khabar orang-orang salihin yang mati dalam solat. Solat tengah rukuk, dalam sujud, solat sunat, solat fardu. Dan subhanallah, kadang-kadang kita tengok orang tu biasa je, mungkin dia bukan orang alim, tak nampak macam orang salih, tapi dia meninggal dalam solat. Ajib. Dalam keadaan berwudu, dalam keadaan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ni walaupun mungkin pakai jubah, mungkin hadir majlis itu dan ini, tapi kita tak tahu bagaimana husnul khatimah, bagaimana keadaan kita akan meninggal dunia. Jadi kita memang tak boleh. Kadang-kadang orang tu nampak biasa je, tak ada nampak apa-apa keistimewaan dalam ibadah mereka, tapi tiba-tiba dia meninggal pada hari Jumaat, yang mana hari Jumaat Allah Subhanahu dianggap sebagai syahid akhirat, meninggal pada hari Jumaat, diampunkan dosanya, tak kena azab kubur dan sebagainya. Berapa banyak kelebihan-kelebihan Allah berikan kepada orang-orang yang meninggal pada hari Jumaat. Jadi husnul khatimah, ataupun kita tak ini subhanallah, Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang anugerah Allah yang ini berbeza-beza waktu. Kadang-kadang kita doa, tak dapat apa yang kita nak, tapi Allah beri benda lain. Tapi apa yang kita boleh buat di dunia ini, macam mana nak ada map, ada plan, macam mana nak jalankan kehidupan kita ini seperti mana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan seperti mana kita jalankan kehidupan ini sebaik mungkin, seperti mana yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Diharapkan kita akan meninggal dunia dalam keadaan tersebut. Nah, mencintai, berazam, berharap untuk mencapainya, dan juga pada waktu yang sama benci mati di dalam kepercayaan selain kepercayaan Islam. Terus menerus berdoa, memohon dan merendahkan diri, meminta dari Allah agar diwafatkan sebagai seorang Islam. Dan kalau para nabi ala nabiyina wa alaihim afdhalus salam pun minta doa dimatikan dalam agama Islam dan digolongkan bersama orang-orang saleh, apatah lagi kita. Nabi Yusuf, Nabi bin Nabi, cicit kepada Nabi Ibrahim, berdoa, anta wali fid dunya wal akhirah, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, engkau lah pelindungku di dunia dan akhirat, wafatkanlah aku sebagai orang Islam dan kumpulkanlah aku bersama-sama orang saleh. Doa ni sebahagian ulama ajarkan untuk kita baca pada rakaat ketiga setelah Fatihah dalam solat. Maksudnya dalam solat kan, zuhur, asar, isyak. Zuhur, asar, isyak. Rakaat ketiga tu lepas kita baca Fatihah, kita baca ayat ni. Actually ada tambahan sebelum ni, fatiras samawati wal ard anta wali fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salih. Kalau kita tengok surah Yusuf ayat 101 ni, fatiras samawati wal ard, bermula daripada ayat tu, fatiras samawati wal ard, zat yang menciptakan langit dan bumi, engkaulah pelindungku di dunia dan akhirah, matikanlah aku dalam Islam dan golongkanlah aku bersama orang-orang salih. Kita baca setelah Fatihah rakaat ketiga. Walaupun sebelum, maksudnya kalau kita solat dengan imam, tapi baca macam kita baca Fatihah, senyap, perlahan, doa. Walaupun ulama menyebutkan bahawa rakaat ketiga dan rakaat keempat tak ada bacaan kan, tapi tak salah untuk kita nak berdoa, dan ini salah satu doa, dan diambil daripada ayat Al-Quran, anta wali fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Naam. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala telah memberitakan tentang para ahli sihir yang beriman dengannya, lalu Firaun pula mengancam mereka, Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Naam. Mula ahli sihir ni dia beriman kepada Firaun, tapi bila dah tengok mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa, maka mereka pun beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menolak Firaun. Naam.
wa tawaffana muslimin. Rasanya kalau kita Google wa tawaffana muslimin ataupun dekat apps Al-Quran banyak akan keluar, bukan hanya apa yang disebutkan oleh Imam Haddad ni je. Naam. Ala kulli hal. Naam. Allah Subhanahu wa taala menceritakan pula tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Yaqub yang masing-masing mewasiatkan anak cucu mereka supaya mati di dalam agama Islam. Dan kalau kita nak tulis wasiat pun, ni salah satu yang kita boleh pesan. Kita pernah sebutkan tentang wasiat. Ini wasiat ni satu perkara yang penting untuk kita tulis. Kalau boleh jangan berlalu 3 hari kecuali kita ada wasiat di bawah bantal kita, maksudnya ada wasiat yang tertulis. Dan salah satu isinya adalah agar supaya kita berpesan kepada ahli keluarga kita jangan meninggalkan agama Islam, sebagai satu doa kepada mereka dan peringatan juga kepada mereka. Wasiat bukan hanya perkara amanah ataupun duit, akan tetapi juga tentang agama Islam. Jaga agama, jaga solat, jaga itu, jaga ini. Kita tahu ahli keluarga kita mungkin kuat menangis, kuat meraung dan sebagainya. Bila sedih dan sebagainya, kita ingatkan mereka jangan menangis bila kita meninggal dunia, jangan meraung bila kita meninggal dunia dan sebagainya. Itu semua perkara-perkara yang perlu dimasukkan dalam wasiat. Naam. Kemudian Imam Haddad meneruskan, taat mengukuhkan Islam, maksiat melemahkannya. Wajib atas setiap manusia berusaha untuk memelihara keislamannya dan menguatkannya dengan mengerjakan segala perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang yang melalaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala itu akan terdedah dirinya untuk mati di dalam kepercayaan bukan Islam. Sesungguhnya melalaikan perintah Allah Subhanahu wa taala itu adalah bukti yang terang atas kecuaian dalam menunaikan hak-hak agama dan mengambil enteng, mengambil mudah dengan perkaranya. Oleh yang demikian itu, maka setiap muslim wajib berjaga-jaga supaya tidak terjerumus ke dalam kecuaian itu. Wajib atas setiap muslim juga meninggalkan kejahatan dan mengerjakan dosa, kerana yang demikian itu akan melemahkan keislamannya dan meletakkannya di tempat yang rendah. Hal ini akan menggegarkan asas-asas keislaman seseorang dan menyebabkannya mudah tercabut ketika menghadapi maut, sebagaimana yang sering berlaku ke atas kebanyakan manusia yang selalu mendedahkan dirinya dengan kejahatan dan dosa serta tidak segan silu lagi melakukannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dan ahli keluarga kita dan anak-anak kita daripadanya. Amin, Allahumma amin. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma kana 'aqibatal ladzina asa'u su'a an kadzdzabu bi ayatillah wa kanu biha yastahzi'un." Kemudian dari itu, akibat orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu adalah kejahatan pula, iaitu neraka. Akibat kejahatan adalah neraka, kerana mereka mendustakan keterangan-keterangan Allah Subhanahu wa taala dan mereka selalu memperolok-olokkannya. Ayat tersebut di atas menunjukkan kepada maksud ini, maka hendaklah anda perhatikannya baik-baik. Kemudian latihkanlah diri anda menjunjung segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Andai kata anda telah terjerumus ke dalam sesuatu dosa, hendaklah anda segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berjanji tidak akan kembali melakukan dosa yang sama di lain kali. Naam. Al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurangan, dan bertambahnya iman antaranya dengan ketaatan. Dengan kita melakukan ketaatan, dan ketaatan ada dua: ketaatan yang dilakukan dengan tubuh badan, ketaatan yang dilakukan dengan hati. Ketaatan yang dilakukan oleh hati itu lebih kuat kesannya daripada ketaatan yang dilakukan oleh anggota tubuh badan. Maksudnya lebih banyak ganjarannya dan lebih kuat kesannya. Begitu juga dosa. Dosa ni dilakukan dengan anggota tubuh dan juga dengan hati. Dosa yang dilakukan oleh hati lebih besar dosanya dan lebih teruk kesannya pada hati. Jadi kita perlu berusaha untuk memperbanyakkan amal ketaatan kita, khususnya amal ketaatan hati. Sebab tu mengambil perhatian terhadap penyucian hati, pembersihan hati ni satu perkara yang penting. Sebab semakin bersih hati tu, semakin besar ganjaran yang kita akan dapat daripada amalan hati dan juga daripada amal anggota tubuh badan. Semakin bersih hati,
hatta amal yang dilakukan oleh anggota tubuh badan tu pun akan bertambah kalau nak dibandingkan dengan orang yang melakukan ketaatan tapi hatinya kotor. Nah, kalau begitu juga orang yang kotor hatinya, kalau buat dosa, semakin kotor hatinya semakin banyak dosa yang dilakukan walaupun dosanya benda yang sama dilakukan. Itu juga dengan ketaatan. La ilaha illallah. Satu subhanallah oleh orang yang kuat keimanannya, bersih hatinya, baik akhlaknya, tak sama dengan satu subhanallah oleh orang yang kurang keyakinannya, kurang keimanannya. Jadi nampak melakukan ibadat yang sama, mengaji Al-Quran yang sama, solat sebelah-sebelah satu saf, tapi berbeza pahala yang diberikan. Dan 25 darjat ataupun apa-apa gandaan yang Allah berikan tu mengikut kadar hati orang tersebut. Sebab tu berikan perhatian kepada ketaatan hati ni, pembersihan hati sangat penting. La ilaha illallah. Berusaha sedaya upaya untuk meninggalkan kejahatan dan mengerjakan dosa. Seperti mana kita nak berjaya dekat dunia, kita perlu put first thing first, prioritize. Maksudnya kita perlu berikan perhatian, berikan keutamaan kepada perkara yang penting yang akan build kita, barulah kita boleh berjaya dekat dunia. Begitu juga nak berjaya dekat akhirat, perlu put first thing first, benda-benda akhirat. Betulkan keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu akidah. Sempurnakan, perbaiki daripada amalan-amalan fardu kita, dan daripada amalan fardu yang paling penting adalah salat. Macam mana kita nak usaha perbaiki salat kita, dan amal ibadah tak akan terima selagi mana salat tak diterima. Dan dengan ini kita tahu kadang-kadang penting untuk kita usaha untuk on top of, kalau kita ada solat yang tertinggal tu memang wajib qada lah, tapi pada waktu yang sama, walaupun ada solat-solat yang kita lakukan tak tertinggal, tapi mungkin pada waktu itu ilmu kita kurang terhadap ilmu fiqah, mungkin kesempurnaan kita berwuduk kurang, mungkin kita punya ilmu tentang rukun-rukun solat kurang, hatta sunat-sunat solat kurang, sehingga mengurangkan kesempurnaan solat tersebut, mengurangkan ketelitian solat tersebut, yang mungkin kerana itu menyebabkan solat kita tidak diterima. Maka di sini, hatta kalau kita ada waktu, yang kalau kita dah tentu confirm kena qada, ada solat yang kena qada, maka kita berikan perhatian sepenuhnya untuk qada. Tapi kalau kita tahu kita ada solat yang kena qada, tapi ihtiyatan, sebagai berjaga-jaga, tak salah untuk setiap hari kita qada'kan satu set solat, dan pada waktu yang sama kita juga buat solat sunat. Jadi kita, maksudnya kita ada usaha untuk nak memperbaiki mungkin apa-apa yang terkurang daripada solat fardu kita, dan pada waktu yang sama kita juga tak neglect solat-solat sunat kita. Kita tak neglect solat-solat sunat kita. Naam. Begitu juga dengan puasa, begitu juga dengan zakat, begitu juga dengan kefarduan-kefarduan yang lain. Mungkin ada puasa-puasa yang kadang-kadang kita tak perasan dulu, mungkin kita tak tahu yang tertelan, maaf cakap, contohnya kahak ataupun air liur, kahak ataupun hingus membatalkan puasa, terutamanya kalau benda itu terkeluar daripada kahak kita, daripada tekak kita. Maksudnya kalau kita keluarkan hingus ataupun kahak tu daripada tekak, maka bila tertelan balik, bila kita sengaja telan, maka ianya akan membatalkan. Satu perkara yang saya perhatikan bulan Ramadan tahun ni, hadir majlis khatam Al-Quran, hadir majlis khatam Al-Quran, baca doa khatam, baca doa birrul walidain, semua orang sedih, semua orang pun menangis. Bila menangis, keluar air mata, keluar hingus dan sebagainya, tapi kadang-kadang tak beri perhatian untuk keluarkan, yakni ambil tisu, dan sebab bila kita telan balik, yakni
Yalah, obviously kadang-kadang benda tu akan terkeluar dan sebagainya. Bila tertelan, ianya akan membatalkan puasa. Jadi ini satu perkara yang perlu diberikan perhatian. Dia bukan perkara yang main-main. Disebabkan kurang ilmu kita, jadi kadang-kadang ibadah tu tak diterima. Jadi perlu diberikan perhatian. Jadi mungkin tak boleh doa sedih-sedih sangat bulan Ramadan. Kalau nak doa sedih-sedih kena bila kita tarik balik masuk, kalau keluar ke hidung tak jadi masalah sebenarnya. Yang risau ni kadang-kadang bila dia keluar kat tekak, itu yang membatalkan. Keluar daripada hidung tak. Yang risau ni bila kita sedut kadang-kadang dan memang bila kita puasa ni memang lendir banyak keluar. Bila puasa memang lendir banyak keluar. Jadi perlu untuk diberikan perhatian. Dan lendir ni yang membuatkan kita banyak lupa. Sebab tu kurang minum air dan kurang makan benda-benda yang menyebabkan banyak lendir dalam tubuh badan ni menguatkan akal fikiran. Sebab tu salah satu perkara yang menguatkan akal fikiran adalah berpuasa dan bersiwak. Kerana tu semua asbab untuk nak keluarkan lendir daripada tubuh badan kita. Nah, Allah Ta'ala alam. Kita berhenti kat sini. InsyaAllah kita akan sambung pengajian pada minggu akan datang. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kita taufik untuk mengamalkan daripada apa yang disampaikan, dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala tambahkan keberkatan dalam ilmu kita, dalam ibadah kita, dalam kehidupan kita, sehingga setiap hari kita akan mendapat manfaat dan mendapat keuntungan daripada peluang yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Amin Allahumma amin. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القتر أنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك وجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.